Kacau tunang orang pun haram, apatah lagi bini orang. Wajib minta maaf sebab kamu dah ganggu hak orang. Itu dia panggil lelaki dayus. Apa pula dayus? Itu kawan dia. Memanglah kawan, brother. Masing-masing dah tahu apa etika, apa adab dan dalam berkawan ataupun bersosial. Mereka dah tahu seseorang itu dah berumah tangga. Bila dah lama mengganggu, ada kadang-kadang yang tak sesuai, jadi itu dah kira salah. Sebagai seorang yang matang, kita ada adab dan etika di dalam bersahabat dan mengutamakan rumah tangga. Astagfirullahaladzim. Orang-orang yang mengganggu atau mengacau pasangan orang lain ini, mereka mungkin kurang kasih sayang, kurang perhatian yang diberikan oleh pasangan masing-masing. Tak patutlah dan tak bagus langsung sebenarnya merosakkan rumah tangga orang. Kalau saya tengok, saya sangat marah. Kalau you pun nak buat hal, jangan kacau bini orang, jangan kacau laki orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton Sembang Viral setiap malam 7.30 di TV9. Baik, saya bersama dengan siapa lagi? Ni sahabat saya ni, Ustaz Izhak Arif. Dalam Islam tu Ustaz, sebenarnya silaturahim tu penting tak Ustaz? Silaturahim antara perkara yang sangat penting. Kita berkawan ni, kita kena berkawan sampai ke jannah, ke syurga. Itu sebabnya kalau kita berkawan, jangan berkawan disebabkan pangkat, disebabkan handsome, disebabkan cantik, disebabkan apa yang dia ada. Tak boleh. Kalau saya nak kawan dengan abang, saya kawan dengan abang dulu sebab apa? Sebab abang adalah Rasha Mno. Ramai je artis-artis yang lain. Tapi kenapa kita rapat berdua? Sebab saya tahu kita kawan ikhlas. Time abang susah, saya ada. Time saya susah, abang ada. Nampak tak? Jadi sebenarnya kalau macam dulu kan kita sekolah Ustaz kan? Kita sekolah, lepas tu kan dah terpisah, masing-masing bawa haluan masing-masing. Masa tu zaman tu tak ada social media. Betul. Sekarang ni dah ada social media, boleh berjumpa dekat dalam Facebook apa semua. Bagus ke kita berjumpa balik Ustaz? Bila kita mengeratkan silaturahim dengan mewujudkan WhatsApp group, ini cukup perkara yang sangat baik. Buat Facebook, ya, kita ada grup-grup, sangat bagus. Sebab dia boleh mengingatkan kita balik ke zaman-zaman dahulu, kita eratkan silaturahim, kita panjang-panjangkan kebaikan. Mengingatkan balik pada zaman-zaman dahulu ni, pada masalah yang saya nak tanya dengan Ustaz ni Ustaz. Benda. Sebab ada orang, dia jumpa balik reunion lah apa ni Ustaz. Dulu dia masa sekolah dia cinta monyet. Pas sekarang semua dah kahwin dah. Tapi bila jumpa Ustaz, jatuh cinta balik Ustaz. Ni lelaki ni pula terai. Dah kahwin tak isteri orang. Yang isteri orang pula terai suami orang. Porak-peranda rumah tangga. Macam ni apa jadi Ustaz? Kita digalakkan oleh Islam mengeratkan silaturahim antara lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Manakala kalau nak berkawan secara umum dengan perempuan, dengan lelaki, boleh. Tetapi jangan sampai peringkat kita kacau bini orang, kacau suami orang. Masalah nak kacau suami orang tu, kalaulah suami orang tu dia mampu untuk kahwin 2, 3, 4, silakan dan awak layak. Tapi dia bini masalah orang. Sekarang ni dia try suami orang dan dia bini orang. Wabillahi taufik, brother. Sister, ini semua membeli ataupun menempah pintu ke neraka. Na'udzubillah. Kenapa menempah pintu ke neraka Ustaz? Apanya pula? Lelaki pergi kacau isteri orang. Itu tak boleh. Bertunang, kacau tunang orang pun haram, apatah lagi bini orang. Itu satu. Yang isteri pula pergi kacau suami orang, yang awak tu isteri orang, tidak akan nusyus nama itu. Dah dia melayan Ustaz. Jadi masalah sekarang ni, isu ni melayan. Layanan itulah perlu berlandaskan Islam. Yang kita pergi layan semua ni apa pasal? Kenapa? Jangan layan kalau ada perempuan ke isteri orang ke kata tanya, Ustaz ni macam mana ni Ustaz? Ustaz pun ramai orang tanya. Kadang-kadang tu nombor telefon kita orang ni, kadang-kadang ada ramai orang kat luar sana marah. Dia kata apa ni Ustaz ni, orang nak tanya hukum pun. Kan? Ni semua orang tanya nombor, bagi nombor PA. Tahu tak sebab apa? Sebab ni lah. Pernah Ustaz dikacau oleh isteri orang? Allahumma salli ala Muhammad. Orang tak mau cakap lah kan. Nombor dengan pembantu saya, berapa ramai yang hantar gambar, yang hantar tengah nak saya tengah sedih. Ambil dia tengah selfie, gambar tengah sedih. PA saya pening. Apa kaitan dengan Ustaz kat sini? Jadi maknanya kalau melayan, na'udzubillah. Dia mula tanya hukum. Ustaz, apa hukum saya terasa hati dengan suami? Mula. Kita pun jawab, tak baik. Tapi kalau suami tu gini, dia mula. Itu sebabnya
ustaz-ustaz ni dia bagi nombor PA dia terus. Dia sebenarnya ada satu kisah ni ustaz. Dia ni bertanyalah kat dalam DM apa semua kan. Tanya lepas tu tak jawab. Lepas tu bila lepas tu dia hantar pula kata-kata yang berbau seks. Lepas tu husband orang tu marahlah. Jadi orang yang macam ni bila ni dia marah dia pula jadi melenting. Jadi orang yang buat perkara yang macam ni ustaz, perlu tak dia pergi minta maaf balik dengan husband orang tu ustaz? Wajib. Kalau dia tak minta maaf ustaz, wajib minta maaf sebab kamu dah ganggu hak orang. Dan benda ni akan berlarutan kalau tak minta maaf. Dan kita kena perjelaskan kenapa buat macam tu. Mungkin kita tulis tu, oh awak nampak cantik. Dia just nak bagi tahu. Sebab perempuan tu tanya, cantik tak saya pakai baju ni? Dia pun awak nampak cantik. Jadi suami dah salah faham, pergi jumpa betul-betul. Betulkan balik. Dan yang pentingnya nasihat saya, jangan tak payahlah puji orang perempuan dalam Facebook ke, Instagram ke, ataupun WhatsApp ke, atau SMS, tak payah. Orang tanya apa benda pun perempuan tanya, yang berkaitan dengan hukum, jawab. Kalau saya, hukum lah. Kalau tak ada kaitan, ada masalah keluarga, saya tak jawab. Ustaz, kalau katakan, contohnya dia ni ada isteri. Tapi husband dia sporting, Ustaz. Kau nak keluarlah dengan kawan lama kau nunggu. Boleh ke kita membenarkan isteri? Tak boleh. Itu dia panggil lelaki dayus. Apa pula dayus? Itu kawan dia. Memanglah kawan, brother. Tapi kalau dah keluar berdua-duaan, mula-mula kawan, lepas-lepas tu, sayang. Maknanya jangan bermula maknanya dalam grup tak apa, jangan bermula Ustaz. Jangan. Saya kan Abang Hasham, saya dah dalam bidang ni kan, dalam media, dalam ceramah, dalam jumpa manusia ni dah dekat 20 tahun. Banyak bermula dengan WhatsApp. Banyak bermula dengan gathering dan akhirnya payah cakap bang. Ada yang mengandung anak kawan zaman sekolah, suami tak tahu. Tapi kadang-kadang Ustaz, benda-benda ni berlaku Ustaz kan. Kadang-kadang bila datang amarah bagi setengah pihak, wujud kes-kes jenayah Ustaz. Ada yang bergaduh, ada yang membunuh Ustaz. Ya. Pernah berlaku Ustaz. Pernah ada kes-kes macam ni Ustaz. Bang, kita okey lagi bang. Dekat Indonesia, potong 18. Tengok Google. Jadi sampai dia terlalu cemburu. Marahnya kepada orang yang berbuat demikian. Dekat negara kita pun ada. Bunuh. Na'udzubillah. Boleh bawa pada jenayah. Contohnya lah Ustaz kan, ada seorang lelaki seorang suami yang ada isteri dan isterinya melakukan hubungan sulit dengan lelaki lain. Kemudian datang amarah bagi seorang suami ni, tiba-tiba terjadi sampai membunuh. Berdosa ke dia yang membunuh lelaki yang ada hubungan dengan isteri dia? Memanglah. Tapi dia membunuh tak boleh. Tapi kalau dia tak taqtulu nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Itu isteri dia. Kenapa engkau ni? Pergilah tempat yang betul. Mana boleh bunuh-bunuh? Kita ni bukan duduk di jungle. Kita bukannya duduk hutan. Kita duduk dalam negara Malaysia yang ada undang-undang. Jadi kalau kita dah tahu isteri kita buat macam tu, suami kita buat macam tu, report pada Jabatan Agama. Report pada mahkamah, report pada polis. Kalau seorang suami mengetahui bahawa isteri dia mempunyai hubungan sulit dengan lelaki lain, apakah patut diceraikan isteri itu? Kalau tidak, dia dayus. Orang saya dengar ada ustaz kata kalau dayus ni tak cium bau syurga. Boleh ustaz jelaskan? Kena faham istilah dayus. Janganlah cepat cerai sangat. Bila kita ada masalah, kereta kalau rosak, hantar pergi workshop. Ya, abang tak jual terus. Kenapa tak jual terus? Sebab kita fikir kalau jual terus kena beli baru. Kita kena banyak lagi kos lain yang keluar. Bila abang, dia kena baiki dulu. Kalau kita tahu dah isteri kita ada buat perangai yang tak elok itu, bincang. Wasyawirhum fil amr, bincang dulu. Apa salah awak jadi macam ni? Dia pun ada perasaan tak puas hati dengan abang. Abang mulut, ya Allah. Teruk sangat mulut abang tu, dia kata. Tak tahan. Tapi kalau dia dah tidur dengan lelaki lain, bolehkah kita menerima dia Ustaz? Ya, itu bincanglah dulu. Takut kita ada silap. Kesilapan kita mungkin abang tak bagi nafkah. Sibuk sangat buat rakaman sana sini. Sembang viral saja satu hari dekat 10 kali. Contoh kan. Sampai isteri terabai. Jadi isteri pun sunyi. Jadi oleh sebab itu, kena bincang. Kalau katakan tu, okey, kalau dia kata dia taubat, abang pun rasa abang bersalah, selesai kat situ. Jalan yang kita inginkan dalam kehidupan kita ialah kebahagiaan. Daripada haram dihalalkan menjadi suami isteri, haruslah kita menjaga adab kita sebagai suami dan isteri. Jangan kita kongsi kalau tak pasti, jangan kita buat
wakaf dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton Sembang Viral. Semoga apa yang kami sembangkan memberikan manfaat pada anda. Jumpa lagi esok. Bye. Thank you, Ustaz.